Kita nak tahu, ada orang tanya, Ustazah, macam mana nak tahu bahawasanya Ramadan kita diterima oleh Allah? Macam mana kita nak tahu? Jawapannya, kita tengok pada 1 Syawal. Ramai mana rosak sebulan Ramadan kerana 1 Syawal. Rosak ibadah dia sebulan Ramadan kerana 1 Syawal. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itu yang kita nak cek. Yang pertama, para wanita, pasal sunat-sunat tu saya rasa tak sempat nak sentuh. Sunat Aidilfitri banyaklah kan? Antaranya mandi sunat, betul kan? Mandi sunat Aidilfitri. Kemudian menuju ke masjid, jalan lain, balik jalan lain, pilih jalan lain. Pergi jalan yang lebih jauh, balik jalan lebih dekat. Mana-mana lah. Maksudnya kalau boleh, itu sunat Nabi tu. Itu disebut oleh para sahabat. Nabi ketika nak pergi ke Aidilfitri, khutbah semayang melalui jalan lain, pulang jalan lain. Buat je benda tu, nampak simple tapi ikut sunnah Nabi SAW. Nabi akan makan juga sedikit sebelum pergi. Betul kan? Tak apa, sunat-sunat tu nanti insyaAllah akan banyak ceramah-ceramah yang dekat dengan Aidilfitri nanti. Tapi kesilapan, antara kesilapan yang boleh merosakkan Aidilfitri, yang pertama, mana yang terlintas dalam kepala saya ya. Yang pertama, kerana kesibukan Aidilfitri melewatkan solat fardu. Kita kena ingat. Jadi kita pula kalau nak pergi berjalan ke rumah orang, cuba elakkan solat fardu. Kita tengok nanti masjid hari raya memang kosong, tak ada orang. Perasan tak? Saya pernah pergi beraya, subhanallah, pada sebuah rumah hari raya kan. Kadang kita tak tentu ni, waktu Zuhur pun mana yang kita sampai, kita pun bagi salam. Tapi masa tu tuan rumah ni, lelaki ni, dia minta dengan sangat beradab, minta maaf, sangat minta maaf, duduklah ya, duduklah, tapi saya minta izin nak pergi ke masjid. Masa tu kita rasa malu. Subhanallah. Maksudnya dia walaupun ada tetamu dekat rumah ni, memang betul lah kena layan tetamu, tetapi sebab hatinya sangat terikat dengan masjid, itu pun cara dia menghormati kita sebagai tetamu. Dia minta maaf, dia kata saya minta izin. Padahal dia tuan rumah, dia tak perlu minta izin. Saya minta izin untuk ke masjid sekejap, duduk ya, insyaAllah nanti saya ni balik. Bila suami kita dengar, suami pun ikut sama lah. Suami anak lelaki ikut sama. Kita pula terus minta izin dengan tuan rumah, tumpang solat Zuhur kejap. Subhanallah. Kita akan diuji nak mengekalkan solat di awal waktu, dan bagaimana lelaki tetap nak istiqamah dengan masjid. Sebab itu kalau kita dah on the way ni, kita nampak 10 minit lagi lah bang Zuhur, kita pergi masjid lah. Dah selesai nanti baru kita pergi rumah kawan tu. Tapi setengah orang lambat solat. Bahkan ramai yang meninggalkan solat di hari raya. Ramai jadi tak solat di hari raya. Na'udzubillah. Itu kesalahan yang paling besar, bab solat. Kemudian saya minta maaf, orang perempuan kena sebut direct. Orang perempuan bila hari raya kan lawa-lawa, pakai itu, pakai ini. Lepas tu dia singgah solat di R&R contohnya, solat di masjid contohnya, tumpang rumah orang contohnya. Tapi sebab apa? Sayang ni dekat muka dia, ambil juga wuduk. Tapi nampak kesan wuduk tu, ni pakai celak tak hilang. Kalau celak tu tak hilang, wuduk tak, maksudnya wuduk tu tak sampai. Lepas tu apa, blusher lah apa semua. Kalau kita boleh bersiap sebab nak jumpa manusia 1 jam, kenapa tak boleh bersiap betul-betul bila nak jumpa Allah? Sedangkan ada banyak boleh guna ni, untuk lap apa semua ni, dia panggil apa, white tissue untuk makeup remover, untuk pencuci muka. Jadi tolong jangan kerana manusia kita boleh bersiap berlebihan, tapi bila nak jumpa Allah solat 5 minit dalam keadaan wuduk kita tidak sah. Ada yang nak cepat-cepat, bukan sekadar wuduk tak sah ya. Apa yang berlaku pada hari raya Aidilfitri, tak jaga kesucian, tak pergi tandas, bersihkan dulu diri, sedangkan mungkin ada keputihan, mungkin ada air wadi, mungkin ada air mazi. Air wadi sebab penat berjalan gitu, borak berdiri gini-gini, keluarlah keputihan, maka tak sah dibawa salat. Subhanallah, jangan ambil ingat. Kemudian kesalahan seterusnya para wanita di Aidilfitri, sebab ini wanita ya. Sebenarnya para lelaki pun hari ini dah terjebak sama.
Ibu-ibu sekalian, ada grup WhatsApp, ingatkan daripada sekarang, anak-anak, mak nak pesan baju raya janganlah beli yang ketat, tudung janganlah yang jarang, janganlah yang singkat, pakailah baju ikut syariat. Kalau tak rugi kita puasa 1 bulan, 1 Syawal terus buat maksiat. Sebab antara tanda-tanda ciri-ciri orang yang dapat pangkat takwa, sudah tentu dia jadi orang yang lebih taat kepada Allah. Kan antara tujuan berpuasa, kutiba alaikumusiyam, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Nak tahu hasil daripada Ramadan selepas tu lah. Sebab itu para ulama kata, nak tahu hasil Ramadan diterima atau tidak, indikator kayu ukurnya adalah 11 bulan selepas Ramadan. Jumpa balik Ramadan. Selepas tu apa yang kita buat? Adakah kita semakin taat kepada perintah Allah dan mula tinggalkan larangan Allah? Betul tak ibu-ibu sekalian, ramai bulan Ramadan orang boleh jaga pakaian. Orang menukarkan pakaian kepada pakaian yang solehah. Tapi bila Syawal je masing-masing kembali kepada asal dulu. Kalau kembali kepada fitrah, suci bersih daripada dosa, itu lain. Tapi kembali kepada asal dia dahulu, na'udzubillah min zalik. Soalannya Ramadan tak berjaya nak mendidik hatinya, tak berjaya nak mengubah dirinya. Dia hanya mampu mengekang nafsu sementara saja di bulan Ramadan. Tapi bila masuk Syawal, nafsu dilepaskan jadi semakin liar. Makan dengan penuh sesuka hati sampai berat untuk solat. Dan ramai mana orang bila 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal tak sempat buka Al-Quran. Tak sempat buka Al-Quran. InsyaAllah Syawal kali ini, walaupun tak sama banyak dengan baca ketika bulan Ramadan, tapi bila solat Zuhur, bacalah kalau dapat 1 muka surat, 1 muka surat. Tak sempat setengah muka surat. Jangan tinggalkan Al-Quran terus. Betapa duka cita sedihnya Al-Quran di bulan Ramadan dibelek-belek, bila masuk Syawal ditinggalkan terus. Nak pergi berjalan rumah orang, sanak saudara, bawa Al-Quran dalam kereta. Tak sempat nak baca kat rumah, baca dalam kereta. Tak sempat bawa Al-Quran, baca dalam ni. Ustazah, saya pening baca dalam ni, saya tak boleh baca dalam kereta. Buka YouTube, surah mana-mana, tak sempat baca Al-Quran, dengar Al-Quran dalam kereta. Ini duk ulang lagu raya. Raya kan kita raya kan, ulang. Subhanallah. Bukan kata tak boleh, silakan dengar lagu raya, tapi jangan tinggalkan mendengar Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya saya dapat satu-satunya tajuk pasal Aidilfitri di Ulu Kelang ni. Sebab orang kata kan kalau cakap pasal hari raya macam nak beria sangat nak raya. Saya bukan tujuan nak pasal ni, tapi sekaranglah peringatan yang perlu sebelum hari raya. Kalau dah esok raya, tak ada dah nak dengar-dengar ni, sibuk sangat dah kita. Betul atau tidak? Kemudian para wanita sekalian, antara yang kesilapan berlaku pasal aurat kita lah, baju ketat semua. Menutup aurat bukan hanya menutup kepala, betul kan? Tutup bahagian dada, tak nampak bentuk badan. Yang sangat kita bimbang hari ni, anak lelaki hari ni pun ramai dia dah aurat. Pakai seluar ketat, wahai orang lelaki sekalian, berpakaian ketat itu bukan haram untuk perempuan saja. Haram juga untuk lelaki berpakaian ketat, sampai nampak susuk tubuh dia. Betul tak ni? Kadang malu tengok pakai seluar ketat, nampak susuk tubuhnya. Pakai baju ketat sampai nampak melekat pada tubuh badannya. Sebab apa? Apabila seorang lelaki tu memakai pakaian yang ketat lalu menaikkan syahwat wanita, pun berdosa. Kita tak boleh kata lelaki je bila nampak syahwat wanita, wanita tu berdosa. Saya bila tengok komen-komen di FB ya, ibu-ibu sekalian, kalau tak ada FB wallahu alam, kalau ada artis lelaki pakai baju tapi ketat, komen bawah tu betul tak? Isteri orang pun komen. Pecah awari lah, itulah, ginilah, anak dara. Betul tak saya cakap ni? Nak katanya lelaki berpakaian seksi, ketat, jarang pun boleh menaikkan syahwat wanita, lalu lelaki ini berdosa juga. Sebab biasa pasal aurat ni diberatkan orang perempuan, betul tak? Orang perempuan. Kita tengok hari ni fashion lelaki, baju Melayu, jubah pun ketat, ikut betul body.
melekat pada badan dia. Lagi seksi, nampak jubah tapi seksi. Na'udzubillahi min zalik. Kita tak tahu fashion apa yang keluar raya ni. Tapi yang saya tengok, kalau orang perempuan tudung sekarang kembali yang tahun 70-an 80-an, iaitu ni apa? Selendang. Fashion terkini saya tengok memang ramai. Dulu keluar bawal, alhamdulillah. Lepas tu keluar shawl yang instant tu, saya pun syukur juga sebab saya tengok shawl tu ramai kat labuh. Kan shawl instant, lepas tu labuh juga. Fashion yang terbaru, dia selempang gini-gini, memang betul-betul nampak dada. Kiri kanan. Ada tu labuh satu je ke bawah, ini ke belakang. Jadi sebelah nampak, sebelah tak nampak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita cuba nasihatkan anak-anak, kita cuba hindari daripada terlibat, sebab kita nak nyatakan kesyukuran bukan pada manusia di hari raya. Kesyukuran adalah kepada Allah. Tanda syukur bukan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanda syukur adalah mentaati Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu tingkatan syukur yang paling tinggi. Sama macam kalau anak kita berterima kasih pada kita, tanda dia terima kasih pada kita, bila dia ikut cakap kita, dia tinggalkan apa yang kita tak suka. Itu tanda kasih sayang sejati. Tapi kalau mulut je cakap sayang, mak, saya sayang, mak, sayang, mak, sayang, mak, dan masa sama buat sesuatu menyakiti hati kita, sayang ke macam tu? Tak. Kita kata kita sayang Allah, sayang Rasulullah. Tingkatan paling tinggi apabila kita mentaati perintahnya, perintah Allah, perintah Rasulullah, kemudian meninggalkan larangan. Okey, subhanallah.